Okay, hai Ji. Apa khabar? Assalamualaikum. Salam. Lama tak tahun jumpa. baru. Salam Selamat tahun tahun baru, Daddy. Oh, okay, thank you. Mami juga. Okay. Hari ni uh, berkenaan dengan vlog hari ni, Daddy just minta perkongsian daripada G lah. Okay, berkenaan dengan isu-isu semasa dan juga berkenaan juga dengan kepentingan tugas sebagai seorang ejen insurans dan takaful untuk beri kesedaran dekat orang ramai. So memandangkan G adalah seorang partner yang baru di dalam usaha consulting ni, jadi nak tanya lah, apa yang membuatkan G rasa ingin menjadi seorang ejen insurans dan takaful, sedangkan orang lain semua sibuk nak jadi nak kerja best, kerja company besar, itu ini apa semua kan. Tapi G pula terbalik, nak jadi ejen insurans yang ramai orang kata kerja insurans ni susah, penat dan juga tak best. So boleh tak G kongsi sedikit sebanyak lah tentang, pertama sekali tentang diri G, dan apa sebelum ni apa yang G buat, okay, perniagaan apa ke ataupun bekerja sebagai apa, dan juga sehingga ke sekarang di dalam bidang okey. Okay. Nak kenalkan nama penuh ke macam mana? Boleh kenalkan nama penuh pun boleh. Saya nama saya Nur Fauzia binti Abdul Rahman. Tapi biasa kalau nama Fauzia ni dekat Malaysia ni automatik je orang panggil G. Fauzia Latif. Okay. Lepas tu kenapa nak jadi ejen takaful lah? Sebelum masuk dalam bidang takaful ni, sebenarnya kita kerja dengan company lah, macam company saya kerja. 7 tahun dengan company supplement dari India. Dia punya HQ dekat India, tapi ini kira company yang untuk distribute supplement dekat Malaysia. 7 tahun, lepas tu 2 tahun di company medical disposable, barang pakai buang. Membekalkan barang-barang pakai buang ke hospital, ke klinik. So G ni background medical banyak Sebab pelajaran saya dalam ni nutrition and community health. Lepas tu setahun di farmasi. Dalam tak sampai setahun lah sebenarnya, tapi dekat farmasi. So kalau dah tengok tu mesti rasa macam takaful dengan health ada kaitan. Ada kaitan tak? Ada. Ada kan? Ada banyak. Sebab bila kita dah dalam bidang tu, kita dah bekerja dalam bidang tu, kita tahu kos dalam kesihatan tu tinggi. Tinggi. Okey, betul. Kalau berapa ramai yang kita jumpa mesti mengeluh macam yelah, nak keluarkan duit sendiri tu berat lah kan. Semua akan berharap dengan bantuan-bantuan yang sedia ada. Tapi kerajaan, hospital kerajaan kan ada. So macam mana pula daripada segi G ni dalam bidang medical dan juga apa alatan supply kan, so mesti ada tahu berkenaan dengan hospital kerajaan dah ada. Tapi ramai orang memerlukan hospital kerajaan, tetapi kenapa pula kita nak beli insurans lagi? Kat sini kita kat sini kita jangan salah konsep lah kita menidakkan keupayaan hospital kerajaan. Memang dia orang pakar. Kelengkapan dia orang lengkap. Tapi kena tahu queue panjang. Queue tu yang panjang. Queue panjang, lepas tu berapa ramai yang tunggu. Nak dapatkan rawatan, perkhidmatan, memang murah, tapi kena bayar dengan masa untuk tunggu. Sedangkan kalau kita ada kemampuan, kita boleh bayar masa tu untuk mempercepatkan supaya kita dapatkan rawatan dan perkhidmatan yang kita perlukan. Sebab kesihatan dengan masa ni dia saling berlumba. Lambat masa, habislah kesihatan kita. I see. Bagus? Betul. So kalau rasa macam semua orang, sebab tu bila kata orang tu kaya, boleh cepat dapat rawatan. So kenapa tidak kita ni ambil sesuatu macam takaful lah, sediakan sesuatu pada diri kita supaya kita pun boleh dapatkan apa yang
macam kita kata orang kaya tu Orang dapat. kaya tu dapat. Okey, itu betul. Tapi sebab kita ni ada setengah daripada kita, macam mana kita nak bagi orang masyarakat faham dia sebenarnya tak perlu kaya untuk ambil insurans dan takaful ni, tapi macam mana kita nak beri kesedaran yang betul-betul kepada masyarakat? Macam mana nak bagi kesedaran? Dia sebenarnya susah nak bagi kesedaran ni Daddy. Okey. Sebab selagi dia tak kena kat diri dia, Okey. baru dia tahu. Baru tu. So dalam diri saya sendiri pun So mungkin G ada pengalaman ni. sebab arwah suami saya sendiri Okey. Ini dah kanser paru-paru. Okey, so mungkin boleh kongsikan. Kita memang dapat advantage sebab dia penjawat awam. So kita memang dapat advantage dari segi perkhidmatan hospital ke apa kan. Tapi macam saya cakap tadi lah, queue panjang. Queue panjang ya. Queue panjang dan nak dapat masa ada satu peristiwa tu bila kita nak dapatkan untuk diagnose dia punya penyakit tu, CT scan. Okey, CT scan. CT scan. Lama dekat hospital, dia tak nak sebut lah hospital apa, tapi lama. Jadi saya agak ralat Nak kat situ. buat test CT scan tu kena Lama, tunggu 2 lama. minggu. 2 minggu baru boleh dapat buat CT scan. Ya. I see. Okey. Tapi kita pun tak boleh lah nak Menyalahkan. nak bergaduh sebab memang ramai. Dan Kita kena faham. kita rakyat faham. Malaysia pun 30 lebih juta. Lepas tu berapa pula ramai yang Setiap hari berapa pula ni? tapi macam saya kata lah, masa dan kesihatan tu dia saling berlumba. Lambat dah dapat rawatan, habis lah kan. I see. So macam bila fikir balik, kalau lah dulu aku ambil takaful yang lebih sikit, dah masukkan dia dekat yang Hospital yang dah ni lah, cepat dah sikit cepat lah. sikit proses. Proses dah cepat dia- diagnose dan selesa untuk dia. Tu je lah. Alright. So, okay. Daripada situ, so apa yang mengorak langkah G untuk mendampingi bisnes insurans takaful ni pula? Sebenarnya kan saya fikir-fikir balik, saya malas nak masuk takaful tau. Sebab dia asal daripada wasiat tu. Okey. Kan sebenarnya saya masuk yang wasiat tu. Lepas tu menguruskan harta pusaka, sebab yang tu pun sebab saya masuk tu pun sebab nak uruskan hal-hal yang Arwah. hal-hal arwah tu kan. Jadi kita nak tahu jalan dia. Saya tak nak dengar tak nak google sendiri. Maksudnya kalau yalah kita boleh search sendiri, tapi jalan dia bercabang-cabang. Jadi bila duduk di satu khusus macam ni, kita tahu nak pergi ke mana, nak pergi buat apa, nak buat apa. Dan ada satu part dekat situ dalam pengurusan harta pusaka tu, takaful adalah part elemen yang penting juga dalam nak menguruskan harta. Okey. Sebab daripada Boleh cerita sikit kat mana yang pentingnya tu? sebab bila kita nak menguruskan harta, ada banyak harta-harta ni akan dibekukan dulu. Automatically bila- dia tak adalah automatik sebenarnya. Dia atas kata apa? Atas individu masing-masing. Kalau yang Okey. terlampau kaya macam yang Okay, so maksudnya bila aset sekian juta, sekian tapi amount dia bila dah nama atas deceased tu, okey. atas nama arwah, kita tak boleh sewenang-wenangnya nak bawa keluar. Okey. So memang dah terbeku untuk kita lah keluarga. Jadi macam mana nak dapatkan duit, nak uruskan harta ni semua kos. Ya, betul. Nak urus, nak tukar nama rumah, nak tukar nama kereta, nak tukar apa lagi, macam duit lah. keluar duit, nak pergi naik pejabat harta semua nak. Kalau kata dah jauh kan, kalau kita, macam saya di Negeri Sembilan, keluarga arwah di Terengganu, saya di Shah Alam Terengganu, Negeri Sembilan. Seremban. Saya nak uruskan di 3 negeri ni, semua pakai kos yang tinggi duit. Jadi mana saya nak dapat belanja ni? Nasib baik arwah dia tinggalkan sikit duit untuk kita orang Survive survive, lah. walaupun tak banyak sebenarnya, tapi at least kita ada kemampuan juga nak uruskan. Jadi kalau orang-orang lain macam mana? Sebab tu banyak harta yang terbeku sebab dia tak ada kemampuan tu juga. Untuk nak mengendalikan kos-kos tu ya. Sebab nak naik ke pejabat tanah bicara tu pun, setiap harta tu dinilai pun kena bayar juga. Bukan semuanya free. Sebab tu kalau orang kata duduk Malaysia ni tak banyak pakai duit tu, tipu sesajalah. Semua pakai duit. Semua pakai dia ya. So daripada yang elemen 4 takaful tu adalah part yang penting sebenarnya. Sebab bila satu untuk survive keluarga Dalam tempoh nak menguruskan harta tu dan ya. juga nak pakai kos untuk pengurusan. Untuk pengurusan, lepas tu untuk belanja bulan-bulan, gaji dah tak ada. Sebelumnya arwah ada. So katalah dua-dua kerja 50-50. 50% hilang separuh.
tak ke terduduk sekejap. Jadi bila ada takaful tu yang jadi memudahkan jugalah. Lagipun nak claim pun tak lama. At least bertahan jugalah sekejap. Takkan nak harap dia orang je bagi-bagi kan nak tunggu. Betul. Okey. So daripada situ G pun mengorak langkah untuk nak mengenali dan proses-proses ni dan ambil keputusan untuk buat wasiat. Lepas tu dan juga baru-baru ni untuk buat insurans takaful ni lah. Betul Betul. Okay. So daripada situ G mungkin ada rasa semangat yang tinggi. Okay, semangat yang tinggi dan juga ada rasa tak boleh jadi ni, aku nak kena juga bagi tahu dekat masyarakat kan tentang penting sebab aku dah kena macam ni, betul? Okay, so semangat tu apa yang selalu membisik-bisikkan dekat telinga? Okay lah. Macam ni lah dia ni. Macam kita ni manusia kan, dia punya tenaga tu ada naik turun kan Mami kan? Macam ada masa semangat terlebih. Masa dia tu je kan. Tapi satu je saya pandang diri saya dengan anak-anak. Kalau saya tak buat, macam mana dengan yang akan datang ni mungkin tak nampak tau. Macam saya antara yang rajin update dekat besok juga. Okey. So besok juga. So saya harap dengan apa yang saya buat ni saya boleh bantu mereka, guide mereka macam mana nak merancang kehidupan. Memindahkan risiko dalam hidup mereka tu. Maksudnya bila ambil takaful ni kita memindahkan risiko dalam hidup kita tau kepada takaful tu. Maksudnya kalau sebelum ni kalau katalah tak ada takaful, kita tak ada macam mana ni, tak ada duit semua kan. Tapi bila dah ada takaful, you dah tahu dah jadi apa-apa insyaAllah ada benda tu. Selagi memenuhi term and condition dia tu kan. At least kita dah rasa lega, betul lah kita memindahkan risiko dalam kehidupan kita kan bila kita ambil takaful ni. Jadi insurans takaful sebenarnya adalah memindahkan risiko kita kepada syarikat insurans dan takaful. Betul. Tapi ramai yang tak tahu benda tu kan. Yes, ramai tak ada. Memindahkan risiko. Sebenarnya. Jadi mereka ingat macam alah tak jadi lagi dekat diri aku. Bila dah jadi berapa ramai yang kalau bila tak kisahlah kita sakit ke atau pasangan kita pergi ke, siapa pergi mesti akan tanya, ada ambil insurans tak? Pandai. Tanya sama pandai. Ada ambil tu ada ambil takaful tak? Tanya pandai. Semua orang ada dah kesedaran tu. Sama ada nak bertindak, ambil ke tak ambil je. Bila G cakap macam tu, Daddy pergi klien Daddy meninggal. Bapak dia tanya, nama pakcik ada tak dalam insurans dia, takaful dia? Lepas tu dia panggil anak dia lelaki pula. Ni adik nama dia ni ada juga tak? Cuba check. Betul. Meninggal je semua. Ya, semua dia meninggal semua orang nak benda tu tapi nak bertindak tu. Untuk diri sendiri nak bertindak tu. Dia ingat macam memanglah saya tak tahulah kalau bukan nak cakap resis lah bangsa kita ni, dia macam take for granted tau. Dia macam rasa senang. Dia tak fikir yang tu. Tapi kalau dia mati dia nak pergi, tapi untuk diri sendiri dia tak nak prepare. Alright. So rasa G lah kan. Sambil makan. Sambil tu boleh makan. Rasa G lah. Masih lagi ada ke ramai yang belum ada insurans dengan takaful kat Malaysia ni? Sebab ramai orang takut bila nak jadi ejen insurans. Alamak, dah ramai dah orang ambil insurans. Saudara mara aku pun dah ada insurans. Macam mana aku nak buat insurans? Jadi apa pendapat G tentang market dalam Malaysia ni? Ramai lagi ke, sikit ke, apa ke? Nak cakap market tu concentrated ke tak lah tu. Market tu tepu ke tak. Sepatutnya tak ada main macam tu. Tak ada kan? Sebab satunya takaful ni pun setiap berapa tahun kita kena review. Yes, setiap orang dia kena review. Kalau tak up to date, sebab kos makin hari makin meningkat. Tak kisahlah daripada kos kesihatan ke, kos diri sendiri ke, sebab makin lama makin tahu mungkin hutang makin bertambah ke, lepas nak kena upgrade kan. Lepas tu manusia makin lama makin ramai. Habis baby yang lahir anak-anak lagi kan. Takkan dia orang tak ada coverage untuk anak-anak.
So Daddy rasa memang bagus lah ya untuk buat bisnes insurans dan takaful ni sebenarnya. Adakah memerlukan kos pada G lah kan, pada pendapat G lah, berbanding kalau nak buat bisnes insurans takaful ni disebabkan G punya experience yang lepas dan G nak buat bisnes ni, dan berbanding dengan bisnes yang lain-lain yang G akan buat Dari segi macam mana pula? Dari segi kos modal tu memang tak ada lah. Tak ada ya? Dia sikit je lah, mungkin macam perjalanan kos travel ke apa tu je lah. Cuma kalau nak segi kita nak, yelah kalau kos yang apa kita panggil lah, modal perniagaan, stok kita tak perlu stok, tak perlu modal, tak kita perlu cakap bayar, tak perlu bayar sewa kedai, tak perlu bayar kedai, tak perlu bayar sewa, tak perlu bayar pekerja, gaji pekerja, gaji ramai kan. Kos overhead tu tak ada lah sangat Overhead cost kan. Cuma kita skill kita lah nak kena dan kerajinan nak mencari kerajinan kita nak bagi kesedaran. Bukan nak bagi mencari orang, dia dah sampai satu masa orang sendiri akan cari kita sebenarnya. Yang tu memang betul. G percaya jaga Daddy, bila G berada dalam industri ni 5 tahun, okay, masih lagi solid dalam 5 tahun. Selepas 5 tahun, every year G akan dapat dalam setidak-tidaknya 20 klien setiap tahun. 20-30 klien setiap tahun. Ada je klien akan datang. So bila G lagi lama dalam industri ni, dia punya klien referral punya ratio pun lagi tinggi G. Sebulan dalam setahun boleh dapat dalam 40 klien, 30 klien macam tu. So don't worry, G kena achieve sampai benda tu, sampai ke tahap tu, supaya referral klien tu ada. Tapi jangan stop macam tu je. Sambil tu kita kena mencari juga dan bagi kesedaran. Itu je yang penting kan. Sebab dalam sini kita kena ada nawai tu. Aku nak bantu orang ni betul-betul. Okay? Sebab G boleh tak bantu daripada segi kewangan dekat orang ni. Daripada segi kewangan G sendiri. Dari kewangan saya terhad lah. Jadi untuk mendapat pahala, kalau macam tu kita bantu daripada segi perkhidmatan ni pun dapat tak pahala sendiri bila bantu orang sebab tu, kita mudahkan dia kan. So apa pesanan G dekat masyarakat, dekat orang ramai yang ingin tahu tentang bisnes insurans dan takaful ni? Mungkin G boleh bagi nasihat ataupun perangsang, kata-kata perangsang. Nasihat dan juga kata-kata perangsang. Kalau saya nak buat, carilah saya. Okey, nasihatnya ambil lah takaful, paling tidak pun apa yang kita panggil pergantian pendapatan buat takaful. Paling tidak pun mesti ada satu lah dalam hidup. Be prepared lah orang cakap, bersedia lah, buatlah persediaan samping. Takkan kita nak harapkan apa yang ada je EPF lah, so lah tu. Itu memang ada, tapi adakah cukup function lain? Dia tu function lain. Yang ni untuk apa kata diri untuk ni lah, untuk pindahkan risiko kita tu lah, pindahkan risiko kehidupan kita tu lah. Itu untuk masyarakat. Dan katalah contoh untuk orang yang rasa ingin nak buatlah bisnes insurans takaful ni, boleh bagi sepatah dua kata kepada mereka yang ingin nak menceburi dalam bidang ni. Kalau saya terbuka tangan je, welcome. Ya, memanglah kalau anda nampak macam orang banyak pergi masuk dan pergi kan, tapi tengok pada orang yang kekal dalam industri ni. Kenapa mereka still stay dalam industri ni? Mesti ada something dekat situ. Mesti untuk menolong. Sebab datanglah tolonglah, tak ada apa pun. Kata apa? Masuklah ke dalam bidang ni. Masuk. Pada G, apakah motivasi paling besar selain daripada yang macam G cakap tadi kan, G diri sendiri dan anak, motivasi paling besar untuk G sentiasa konsisten berjaya? Motivasi paling besar? Cakap anak-anak Anak.
susah juga tu nak cakap motivasi paling besar. Contoh macam mana Jadi Motivasi dalam diri Ci, apa yang Ci punya pegangan. Pegangan ke apa tu. apa yang motivate you? Okey. Sebab sebelum ni saya dah motivasi saya saya dah lalui benda yang paling berat dah dalam hidup saya, hilang orang tersayang. Okey. So kalau itulah motivasi saya, tak kisahlah apa yang akan datang kat saya akan tempuh je. Tempoh je ya. Okey. Jadi di dalam industri ni apa akan datang pun Ji tempoh je. Untuk berjaya dan tak nak lagi berlaku kesusahan yang Ji pernah tempuhi sebelum ni dan nak berikan kesenangan dekat keluarga Ji, anak apa semua ya. Alright. So pada Daddy terima kasih banyak-banyak kerana Ji sudi dapat berkongsi. Okay, tak ramai yang tahu pasal benda ni terutama pasal risk transfer tu tadi tu. Transfer apa? Memindahkan risiko kehidupan kepada kita. Alright. So Balik pada planning 2021, Ci punya harapan, Ci punya target. Harapan pada tahun ni harapan saya kalau boleh jadi VP. So of course lah saya nak klien lah ramai klien dan juga naik jadi manager. Tidak satu minggu mesti ada dalam 1-2 klien saya nak tu kan. So benda tu mesti kena ada konsisten. Konsisten tu yang penting sebenarnya. So sekiranya Ji boleh konsisten, bangun pagi, bagi anak makan, sama juga konsisten dalam bisnes tu je. Dia punya objektif dan matlamat sama, iaitu konsisten. So kalau tak ada semangat lah ke apa pun, mesti kena ada konsisten. Itu je. Okay? So Daddy dengan Mami ucapkan tahniah dan juga ucapkan selamat datang dan juga semoga maju jaya di dalam industri ni. Okay? Alright. So sekian saja daripada Daddy. Okay? Sekian. Assalamualaikum. Salam.